Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera. Okey, minta tolong tutup mic kalau tidak saya kena buat satu-satu persatu untuk tutupkan mic semua setiap orang Okey, kita akan start webinar kita malam pada tepat jam pukul 10 malam. Saya jangkakan hingga pukul 11 lah jika tak ada apa masalah. Tapi malam ni saya cuma nak sampaikan topik-topik yang mungkin orang rasa tak penting lah, tapi sebenarnya bagi saya benda yang paling penting So saya tak nak discuss pasal teknikal, sebab teknikal I know you all semua ada technical analysis sendiri masing-masing. So saya tak nak discuss detail in transaction punya analisis. Tapi bagi yang student yang mengikuti webinar dengan saya tiap-tiap malam, itu lebih kepada teknikal, tapi teknikal sektor terang saya cakap teknikal sepatutnya kita fokus lah. Okey, malam ni saya nak lebih kepada seperti mana yang saya ada gangguan tolong tutup mic tutup mic Okey, kita Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua minta kerjasama tutup mic tidak ada gangguan saya tidak, benda ni akan melambatkan dan memberi gangguan yang saya sampaikan. Jadi alhamdulillah malam ni 53 orang yang dah join termasuk saya juga tu. Jadi saya terpaksa tutup satu-satu Jadi lambat please Tidak. Saya terus. Jika ada gangguan suara jadi rakan-rakan yang nak dengar pun tak boleh nak dengar. Okay, saya dah cuba tu tapi baru masuk. So, please tolong tutup mic. Mic ada gangguan saya tak boleh teruskan lagi you all tak tutup mic saya tak akan teruskan Okay, alright, please tutup mic Okay, Assalamualaikum dan selamat malam moga anda sihat dalam bulan Ramadan. Kita masih dalam PKP bagi yang trader Malaysia lah, yang trader saya dapat tahu daripada trader daripada overseas, mulai daripada Indonesia, Singapura dan Brunei. Okey, tapi saya punya penyampaian malam ni dalam bahasa Melayu lah, bahasa Malaysia. Okey, seperti mana yang saya janjikan dalam Telegram trader, ada 3 topik, 4 topik, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang pertama adalah permainan psikologi dan disiplin diri dalam trading. Okey, ini bab yang paling penting Ini bab yang paling penting dalam trading. Cuma ramai yang orang tak perasan dalam benda ni. Sebab ramai trader yang saya nampak lebih fokus on technical semata-mata. Okey, benda ni yang mungkin mereka cuba mencari sesuatu analisis yang sesuai yang sesuai dengan diri yang diri dengan kita. Okey, tapi bagi saya semua analisis bagi saya tak ada masalah, semua okey semua bagus tapi untuk nak jadi professional trader saya lebih kepada nampak lebih kepada naked chart Ini pengalaman trading saya selama lebih dari 10 tahun. Jadi bagi mereka yang dah pernah ataupun yang dah
mahir dalam SNR, support resistance, supply and demand. Bagi saya, tolong fokus apa yang you rasa dah nampak dengan lebih jelas dari segi teknikal lah. So jangan buang masa. Okey, walaupun ramai yang dah faham dari segi teknikal, okey, tetapi sebenarnya masih lagi tak konsisten. Saya faham masalah ni datang bukan daripada teknikal. Okey, untuk saya nak jelaskan sini, dekat sini bahawa teknikal analisis tak kisah apa sekalipun teknikal, sama ada teknikal tu analisis chart tersebut berdasarkan indikator yang you all pakai, whatever indicator, RSI ke, EMA ke, apa-apa indikator, okay, dan juga naked chart. Naked chart terbagi kepada yang ada yang guna supply and demand, ada yang guna support resistance, ada yang guna PA, okay, PA tu is a price action lah, okay. Sebenarnya bagi saya technical cuma 10% sahaja. Maknanya kalau you all terlalu fokus pada technical semata-mata untuk you profit dalam trading, I think totally wrong. Okay, ini yang malam ni, sebab malam ni saya buat satu webinar untuk memberitahu you all sebenarnya technical ni hanya 10%. Okay, technical adalah untuk confirmation untuk buy dengan sell saja. Okay, profit and loss bukan ditentukan oleh technical. Profit and loss adalah ditentukan oleh market. Okay, sebagai seorang trader ramai yang tak perasan benda ni sebenarnya kita tak boleh kontrol profit profit sebenarnya yang boleh kawal, yang boleh kontrol adalah market. Okay, itu yang ramai yang cuba membuat daily target profit. Okay, bagi saya benda ni very subjective sebab depend on market. Sama ada market dalam keadaan laju, dalam keadaan market sideways atau market dalam keadaan trending. Okay, di sini saya nak jelaskan bahawa emosi memainkan peranan dalam trading, sebab ramai yang saya nampak trade dalam keadaan gamble tanpa memikirkan risiko sebab mindset target profit je semata-mata untuk profit. Jadi kalau you all berfikiran you trade untuk profit semata-mata, bagi saya salah. Okay, trading adalah satu benda yang you kena learn. Tak kisahlah trading dari segi stock market ke, forex ke, option ke, binary option ke, whatever trading, instrument trading, kalau kita tak fikir pasal risk, kalau kita tak tahu risk, better you jangan trade. Okay, ini amat penting sebab saya tak nak you all sebagai mungkin ada newbie yang dalam ni, yang masih baru ataupun yang masih lama, masih tak konsisten, yang belajar macam-macam teknik belajar macam-macam teknik, dah belajar macam-macam cikgu, dah belajar macam-macam cikgu, guru, master, tapi masih lagi tak konsisten. Okey, tak konsisten ni, cuba cek balik, cari root cause dia, dekat mana masalah benda ni berlaku. Sebenarnya datang daripada sikap kita, datang daripada mindset kita. Okey, ini saya share satu benda, saya share satu skrin ni, satu skrin. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan kita, saya nak discuss faktor-faktor yang menyebabkan kita beremosi, menyebabkan kita loss. Bukan disebabkan teknikal tau. Teknikal ni bagi saya 10% je. Teknikal tak mainkan peranan langsung. Teknikal tu hanya confirm masuk buying and sell je. Okay, yang menyebabkan banyak kita loss disebabkan kita punya emosi. Okay, the first emosi faktor-faktor ni faktor yang penting. Sebelum tu, you all kena faham. Okay, 90% lah. 90%, okay, 90% trader loss disebabkan emosi. Ini is a reality. Bukan saya kita benda yang tak ada bukti. Ini benda yang berlaku berlaku sekarang ni. Okay, kita hampir partisipan malam ni lebih kurang dalam 83 orang. Okay, 5% ataupun 10% lah, saya kata 10% lah. Ni trader yang konsisten profit untuk jangka masa panjang. Saya bukan yang short term short term tak nak, saya nak untuk long term trading. Dia boleh trade dalam jangka masa panjang. Ini yang kita nak tergolong dalam 10%.
kita tak nak tergolong dalam 90%. Okey, 90% ni datang daripada emosi ya. Di sini saya nak jelaskan bahawa emosi memainkan peranan emosi. Jadi di sini okey, 90% ni adalah disebabkan emosi kita sendiri ya. Bukan orang lain, bukan dipengaruhi oleh persekitaran kita, kawan-kawan atau mana-mana grup ya. Ini disebabkan kita punya emosi. Emosi ni, okey, kalau kita faham, emosi datang dari mindset. Okey, emosi ni datang daripada mindset. Please offkan you punya mic masing-masing sebab memberi gangguan untuk saya sampaikan webinar pada malam ni. Jadi yang masuk tolong offkan you punya mic. Nanti dia dengar suara-suara tidak jelas Okey. Alright. Jadi emosi ni datang daripada mindset. Ramai kebanyakan trader fikir profit dahulu. Tanpa memikirkan, tanpa memahami market market dan risiko dalam trading. Apa yang kita buat dalam hidup kita, risiko tetap ada. Even kalau kita duduk dalam rumah pun risiko tetap ada. Okey. Mungkin ramai yang tak faham trading ni adalah high risk. Mungkin dia punya mindset awal dia terpengaruh daripada marketing mana-mana grup menjanjikan profit berlipat kali ganda menjanjikan bulan dan bintang tanpa memikirkan risiko. Okey, itu sebabnya bagi student yang pernah atau yang lama belajar dengan saya tekankan pasal risk management. Risk management ni adalah sangat penting risk management. Urusan risiko. Siapa yang hebat siapa yang hebat dalam pengurusan risiko, dia akan berjaya dalam trading. Sebab bagi saya technical hanya untuk 10% saja. Apa-apa pun setiap entry mesti ada risk. Ini kena faham sebab saya tak nak cerita technical malam ni sebab I know you all semua dah hebat-hebat dalam technical. Even you boleh explain technical, masing-masing ada technical yang boleh kita yang masing-masing kita ada kepakaran dalam technical analysis masing-masing. Saya tak nak cerita technical, saya nak cerita risk management. Risk management ni ramai yang tak mahir bagaimana nak apply pada keadaan market yang berbeza-beza pergerakan. Okey. Jadi apa-apa pun sebelum you lakukan entry ada analisis tu mengatakan buy atau sell pertama kali you tetap. Sebab ramai yang sebab benda ni tak boleh terima disebabkan saya faham kebanyakan mindset tu kena betul dulu lah faktor ni saya nak ceritakan risk management adalah sangat penting dalam trading. Ia adalah teknik apa dia katakan teknik yang paling power. Okey, jadi teknik yang paling power adalah risk management. Even price action yang saya ajar pun tak boleh tandingin tak boleh nak lawan dengan risk management. Sebab dalam PA pun apa yang saya ajar, risk management kena selari, kena ada. You punya technical analysis, siapa yang belajar SND ke SNR ke trend line ke Vivo dan sebagainya, apply risk. You kena apply risk. Kalau you tak apply risk, jahanam. Kau yang akan jadi jahanam. Okey, saya nak ceritakan faktor-faktor menyebabkan kita emosi. Faktor-faktor faktor-faktor yang menyebabkan kita Okey, salah satu faktor adalah mindset Okey, please
untuk my student first kali saya tekankan ubah mindset. Mindset kena kena ubah kena ubah. Maksud saya kena ubah, macam mana ubah mindset? Jangan fikir profit lah. Jangan fikir profit semata-mata. Boleh tak kita ubah mindset kita trade ni, walaupun real ke demo, jangan fikir pasal profit. Jangan fikir profit semata-mata. Okey, fikir dahulu pasal market. Fahamkan dulu pasal market Fahamkan dahulu pasal market. Sebab orang kebanyakan tak nak faham pasal market. Itu faham kita. Kita guna kita punya teknik apply pada market. Teknik very simple, 1 campur 1 dapat 2. Tetapi market boleh bagi 1 campur 1 dapat 2 tak. Itu sebabnya saya cakap, apa pun keadaan yang you buat dalam trading analisis dekat chart, risk yang adalah penyelamat bagi saya. Sebab even you dah analisis betul based on technical tu memang dah betul tetapi kenapa benda tu tak jadi? Tu saya cakap, tu sebabnya dekat situ you perlu ada apply risk. Sebab ramai yang tak boleh terima loss. Sebab bagi saya, loss dalam PA yang saya ajar pada student, loss yang dalam PA itu cut loss bila sampai satu level kena cut loss. Jadikan cut loss tu sebagai risk sebagai risk Pak, please tolong you punya speaker tolong tak ada gangguan kita ada 90 orang malam ni. Alhamdulillah ramai dapat sambutan. Okey, jadi faktor-faktor yang menyebabkan kita emosi adalah mindset. Kena ubah mindset. Jangan fikir pasal profit semata-mata. Fahamkan dulu pasal market. Faham dulu pasal market bahawa faham market ni bukan teknikal Faham dulu dari segi emosi iaitu pasal market dan juga risk. Ini penting Kedua, apa faktor menyebabkan kita beremosi? Adalah kita punya apa sikap kita? Sikap tamak nak cepat. Okey. Lepas tu apa? Tamak nak cepat. Okey. Kalau boleh tak nak lambat, profit tu tak nak lambat, nak kena cepat, nak grow cepat-cepat. Okey, ubah ubah. Kena ubah Tu saya cakap, benda ni kebanyakan lebih kepada sikap, mindset, sikap. Lagi satu apa? Disiplin. Disiplin dari segi apa? Time management. Kita tak boleh ikut orang lain Kita kena jaga kita kena jadi diri kita sendiri. Itu sebabnya kadang-kadang time management ni penting Bukan waktu time market open London open, bukan Time management maksud waktu bila kita free atau tak ada gangguan untuk buat analisis atau untuk kita melakukan trading. Sebab Tuhan bagi kita 24 jam. Kita ada masa untuk tidur, kita ada masa untuk bekerja, kita ada masa untuk rehat, family. Okey. Dalam masa 24 jam ni kita kena allocate satu time yang untuk trading sahaja. Mungkin setengah orang normal shift mungkin dia balik kerja pukul 7 pukul 8, mungkin dia free dalam pukul 8, 8.30 ataupun pukul 12. Inilah masa dia fokus pada trading. Okey. Jangan waktu trading, waktu kerja kita lakukan trading. Ini sangat bahaya. Nanti mengganggu kita punya produktiviti kerja. Ramai yang buat sikap macam ni kadang-kadang tengah drive pun tengok chart, tengok floating 5 minit tengok handphone, 5 minit tengok handphone, kadang-kadang bos panggil kerja mengganggu kerja dan sebagainya. Ini sangat-sangat bagi saya tak profesional Untuk nak jadi profesional trader disiplin diri dari segi pengurusan masa sangat penting. Okey, ini penting, jangan ikut orang Walaupun orang tu free time tu kita tak free, kita fokus apa yang kita kena buat. Walaupun kita kerja, kita kena kerja. Habis kerja dulu, kita relax, tenang, baru kita fokus dalam trading. Ibu yang nak fokus nak buat backtest ke, yang nak buat analisis entry dan sebagainya. Okay, please
Penting disiplin diri dari segi pengurusan masa. Okey, pengurusan masa ni adalah sangat penting ya, sebab kebanyakan analisis kita, kebanyakan kita tak fokus menjadikan benda ni kita tak fokus pada analisis. Sebab kita waktu kerja kita buat entry. Lepas tu terlupa nak letak SL, terlupa pula nak tengok balik entry tu. Jadi benda tu dah jadi float dan sebagainya, menyebabkan akaun kita kerugian besar. Jadi ini adalah nasihat-nasihat yang saya rasa sangat penting pada you all. Okay, ini adalah sangat penting. Okay, jadi ubah sikap ya. The first faktor yang menyebabkan kita beremosi adalah mindset kita. First ya, bagi newbie atau bagi yang masih tak konsisten, please you kena select satu technical analysis yang you rasa sesuai dalam jiwa. Okay, alright. Jadi yang kedua, okay, yang kedua adalah sikap. Okay, sikap ni kena ubah ya. Sebab kita terpengaruh dengan media sosial, tunjuk profit lah. Jadi kita jadi teruja dan terikut-ikut, jadi macam satu idola tau. Kita jadi macam satu ikutan yang kita rasa, macam mana dia boleh buat cepat ya profit lah. Okay, ini menyebabkan kita ada sikap tamak. Kita rasa nak cepat profit. Sebab dalam trading tak ada benda yang cepat ya. First you must learn the market punya karakter. Sebab market ni dia ada karakter dia. Dia ada dia punya behavior dia. Sebab even you apply you punya technical lah, untuk masuk enter lah, you enter buying and sell kat market lah. Market macam mana pun tak akan ikut you punya technical 100%. Walaupun you tak nak ikut, dia tak ikut pun 100%, you apply risk je. Jadi itu memang student dah, even PA dah memang analysis, memang dah confirm buy, you buy. Dia cakap jangan takut you tak boleh buy. Walaupun jadi sebaliknya, risk penting. Kat situ kita apply risk. Cut loss kita tu adalah risk kita. Okay, lagi satu sikap trading yang saya nampak ini yang short term trading yang saya nampak suka layer. Suka layer. Risk lah. Layer ni adalah satu benda yang bagi saya gamble Sebab layer ni kebanyakan trader yang layer ni adalah short term, memang tak berani berada lama dekat market. Entry sekejap je. Cikgu, saya asalkan biru je cikgu. Saya tak boleh lama cikgu. Jadi perasaan terlalu takut. Perasaan terlalu takut adalah datang daripada perasaan takut rugi. Dia layer sekejap, lari, close semua. Jadi macam bagi saya, macam mana you nak faham pasal market? You layer, sekali dia reverse, dah emosi. Nak cut pun, alamak semua merah ni, macam mana ni? Bagaimana kita nak faham dari segi risk management? Kita nak apply risk management pun tak boleh tau. Sebab kita layer tau. Layer bagi saya short term tau. Untung memang untung, tapi untuk long term you rugi. Saya cakap terang, ini bukan skill. Layer adalah satu benda, cara you beremosi. You nampak setup, you henjuk kau market. Sekali dia reverse habis semua. You nak cut pun 50% daripada equity, daripada modal pun kena cut, habis. Lepas tu bila dah cut 50%, emosi tetap akan datang punya. You akan beremosi punya. Yang aku buat teknik kedua adalah teknik counter attack, iaitu teknik balas dendam. Serius je. Lepas tu ada teknik balas dendam, dah tak nak cut lagi. Yang akan guna teknik yang kedua adalah teknik yang ketiga adalah teknik harapan. Jadi apa akhirnya you punya account akan jadi? Hari ni depo, esok MC. Hari ni depo, esok MC. Ada untung cikgu, tapi sikit. Layer, untung, dia withdraw. Sebab cikgu dalam sebulan, overall saya lost. Why? Masalah teknikal ke? Masalah emosi ke? Masalah sikap ke? Apa sebenarnya? Itu sebab saya cakap mindset first. Mindset kena ubah. Sikap kena ubah. Disiplin diri kena ada. 3 benda ni sangat penting. Saya tekankan kepada my student 3 benda ni. Memang saya basuh cukup-cukup. Sebab benda ni kalau you nak jadi pro trader, 3 benda ni you kena ubah. Teknikal, apa-apa teknikal bagi saya bagus. Teknikal bukan ending dalam dia berjaya dalam profit atau dalam trading. Benda 3 benda ni ubah dulu, yang lain akan ikut. Bagaimana you nak faham pasal risk? Kalau boleh risk, setiap entry you letak risk. How many percent yang you rasa setiap entry berapa persen? Katakan satu entry dalam 2%, 3%. You kena commit benda ni. Jangan ubah. Profit ke loss ke, dah analisis menyatakan benda ni buy dengan sell, you pegang je. Okay? Kat situ you ada pendirian diri. Benda ni ada konsisten lah. Tidak
Kadang-kadang kita nampak benda ni, bila kita dah buy, market tu reverse sikit. Nampak nak sell balik lah, nak sell lah. Jadi benda-benda ni adalah permainan emosi. Ya, trading adalah permainan emosi ya. Permainan mental lah. Jadi siapa yang tak faham, siapa yang bergantung 100% dekat teknikal lah, tak nak learn lah pasal emosi punya topik lah, saya rasa lah. So, jangan saya cakap, you dalam 10 tahun dalam trading, you takkan belajar satu. You lebih kepada motor emosi. Suka layer, elakkan layer ya. Elakkan layer, please. Elakkan layer. Saya cakap elakkan layer dan fahamkan setiap entry mesti ada risk. Ya, letak ataupun letakkan dan setkan setiap entry risk. Ada risk. Okey, risk ni you tetapkan sendiri. Risk ni maksud saya sebenarnya adalah kesanggupan kita. Kesanggupan kita, modal kita. Itu sebab saya cakap, bagi saya dalam trading, saya ajar my student, sebagai trader, you hanya perlu kontrol risk saja. Profit yang market tentukan. Itu sebab dalam analisis PA, bila dah entry tu dah biru lah, dah positif, the best is BE, bukan TP. Sebab TP TP satu benda yang kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak ya. Jadi you kena faham ya. Jadi BE ya, BE important ya. Jadi sama ada the current price tu kena BE atau tak kena BE tu dah. Tak kena BE sebonus lah, dia jadi swing. Kalau kena BE tu is escaping lah. Okay, maknanya profit tu biar market tentukan, bukan kita. Kita hanya control risk saja. Kita hanya control risk saja. Kalau kita control profit, I think you akan stress. Itu sebab ramai yang buat daily profit target. Hari ni nak 100 USD lah. Hari ni cikgu saya nak target 300 USD. Bagaimana you tetapkan 300 ni sedangkan you tak tahu market hari ni macam mana? Market Monday ni, hari ni macam mana? Sama ada dia pergi dalam keadaan trending atau pergi dalam keadaan sideways atau ranging. Jadi bagi saya, belajar faham pasal market, belajar untuk faham bab emosi. Ini sangat-sangat penting ya. Okay? Alright. Dari segi risk management, tetapkan berapa kesanggupan loss kita satu hari. Kalau kita setkan satu hari, okay, satu hari untuk loss, kita setkan satu hari 10%. Katakan 10%, siapa yang sanggup 10%? Siapa yang nak buat 20%? 20% lah. Tapi bagi saya 20% sangat tinggi. Okay, 20% sangat tinggi. Jadi, kita set berapa yang kita sanggup loss. Hanya benda ni penting ya. Okay, setiap entry loss. Okay, set risk lah. Okay, set risk. Macam saya 10%. Kalau saya masuk 1,000, satu hari saya punya $100 lah. Kalau saya trade satu hari, dah hit sampai, dah loss sampai $100, saya stop trading risk set risk yang penting set risk. Ini saya punya risk lah. Kalau tak tahu you all, mungkin boleh kecilkan lagi ketatkan you risk lagi bagus. Okay, setkan risk 10% per day dari ke semua per day dari ke semua total entry. Jadi jika dah hit 10% dia punya risk, stop trading Ini penting. Sebab ini adalah sikap kita, attitude kita. Sebab bagi saya risk is risk. Dalam trading ni ada dua tau. Satu technical risk. Yang kedua adalah strategi. Ini strategi and planning. Ramai yang tak faham tau. Sebab bila you faham pasal market, you nampak market punya karakter, you nampak market punya game tau. Bila you nampak punya market punya game, baru you boleh play around market punya game. Sebab market dia ada game tau. Sebab bagaimana you nak faham, technical very straightforward. Dia ada SOP dia. Tapi yang paling penting you faham market. Kenapa saya cakap tekankan untuk kenapa perlu faham pasal market. Market ni faham dari segi pergerakan. Okay? Fahamkan market ni dari segi pergerakan dia. Okay, ini saya save. Saya buka satu lagi. Saya save. Hari ni dah 4
Okay, first kali I nak you all faham pasal market. Bukan faham pasal teknik. Teknik siapa pun boleh faham. Market important lah. First kali untuk sukses untuk berjaya. Ini salah satu dalam trading. The first step the first ramai orang tak nak faham pasal market. Naik turun ini ramai tak tahu. Biasanya untuk faham pasal market, saya tak tahu, ini pengalaman trading saya lah. Saya nampak jelas kat price action tau. Sebab price action ni boleh tahu, boleh nampak kenapa kenapa ini sebabnya kenapa dan bagaimana price bukan price current price yang penting current price naik dan turun. Ini dalam PA, technical lain saya tak tahu, saya tak nak komen technical lain tapi dalam PA, apa yang saya ajar kepada my student, fahamkan pasal market, iaitu fahamkan current price naik turun. Itu sebabnya untuk entry price action, kebanyakan entry bukan pending order, kebanyakan entry adalah instant dekat current price. Jadi kita orang belajar, apa yang saya ajar lebih kepada instant order lah. Jadi pergerakan naik turun mesti ada sebab dan kita kena tahu kenapa dan bagaimana ia berlaku. Ini penting. Sebab ini adalah market. Sebab ini belum masuk ini tidak termasuk price manipulation price manipulation price manipulation sebab ramai yang tak tahu manipulation. Market ada manipulation, ini price manipulation, sama lah. Market manipulation, price manipulation sama. Okay, dan broker manipulation, broker pun ada manipulate juga. Manipulate is candlesticks kan, kadang-kadang broker A, broker B, kenapa broker candle tak sama jadi benda ni broker pun ada manipulation. Jadi kita kena faham, kita as a retail trader, kita kena faham market manipulation dan broker manipulation. Ini market price is market lah, manipulation. Dua benda ni yang kita kena tahu. Sebab benda ni saya nampak lebih jelas dalam price action. Sebab price action sebenarnya tak ada SOP tau. Dalam PA, dalam price action PA tak ada SOP. Sebab kita SOP semalam tak sama dengan SOP hari ni. SOP hari ni tak sama dengan SOP esok, sebab depend the market punya character ataupun market punya movement. Jadi untuk yang nak belajar detail bersama saya tiap-tiap malam webinar saya sebenarnya awal PKP dah ada webinar setiap malam saya akan selang-selikan dengan bab emosi dan technical the last biasanya tiap-tiap malam tu saya akan buat live trade minimum 10 pair dan saya selitkan juga dengan stock market index index ni dia ada index ada 3 lah. Satu Dow Jones, yang kedua adalah Nasdaq, yang ketiga adalah S&P 500. Macam stock market McDonald's, Starbucks pun kita akan buat market price analysis based on PE lah. Okay, itu bagi yang mereka yang minat stock market lah, tapi analisis price action tetap sama. Okay, jadi bagi saya the first kali faham pasal market technical saya tak nak sentuh apa-apa technical bagi saya Yang kedua adalah belajar pasal risk. Sebab risk ni risk ni tak semua orang boleh follow tau. Kadang-kadang keputusan kita berubah-ubah bila dah masuk order. Kadang-kadang kita dah letak SL ni sangat penting SL ni adalah you punya risk. Kita boleh ubah kita punya risk tau. Kita punya SL. Ini yang saya cakap, ini adalah lebih kepada sikap. Itu sebabnya saya cakap tu terang. Market bukan nak test teknik. Teknik apa pun bukan nak test teknik. Dia tak test teknik you bagus ke tak bagus, bukan Market nak test emosi kita tau. Sama ada kita bersabar terhadap market atau tidak. Ramai yang tak boleh tahan dengan market tau. Ramai. Sebab market nak uji kita punya kesabaran, tahap kesabaran kita.
Ya, even my student pun ya, dia ada level-level kefahaman ya. Dia akan lalui perkara-perkara yang bila dia faham dari segi teknikal, dia akan move kepada emosi. Bila move kepada emosi, market akan test kau-kau punya. Itu belum kena kali, banyak kali kena cut loss, penerimaan cut loss bagaimana, sebab ramai yang tak boleh nak terima cut loss. Sebab dah, yelah, sudah pastilah cikgu, betul lah. Dah banyak kali cut loss cikgu, takkan nak cut loss lagi. Sebelum ni, you cut loss, you tak fikir pasal risk. Jadi you jadi fobia untuk yang cut loss ni, you nak belajar, you faham risk, nak belajar faham risk, bila you nak cut loss, you takut tau. Sebab you takut loss lagi, you takut rugi. Jadi ini kena ubah dari segi mindset dulu. Okey, belajar pasal risk. Okey, tetapkan risk. Risk. Ataupun kesanggupan. Risk ni adalah kesanggupan rugi yang kita boleh terima. Itu sebabnya sebelum nak masuk order buy atau sell, lot size apa nak masuk, nak ambil. Kadang-kadang ada setengah saya tengok trader ni, kadang-kadang deposit 100, main 10 sen, main 5 sen. Kadang-kadang boleh juga masuk dah sampai 80 sen tau. Dari segi lot size. Kalau you masuk 50 sen atau you masuk 10 sen sebenarnya, cut loss besar tau. Total cut loss berapa pip nak ambil. Jadi benda ni sangat penting tau. Sebab dari segi ni, you nak kena calculate, kalau you dah cut loss dengan terlalu besar ni, you boleh terima ke? Saya takut you beremosi nanti. Itu sebabnya dalam trading, saya tekankan kepada bullet tau. Sebab dalam trading ni seperti you pergi perang tau. Sebenarnya, ibarat you pergi perang lah. Dalam trading ni, lagi banyak bullet, you lagi selamat. Sebab ramai trader suka guna bullet yang sangat besar, iaitu risk, iaitu lot size yang sangat besar, cut loss pip yang sangat besar. Walaupun dia punya pip lot size besar, pip kecil, tapi tetap juga besar bagi saya. Try, walaupun you ada 10,000 USD, 1,000 USD, try ambil minimum lot size dulu. Ambil 1 sen. Kalau boleh cut loss 30 hingga 40 pips. Belajar terima risk. Faham pasal risk. Belajar terima loss. Sebab bila you belajar terima loss, tak akan berlaku teknik harapan, tidak akan berlaku teknik balas dendam. Okey, sebab elakkan layer. Sebab kalau you layer, risk you tinggi tau. Risk untuk you cut loss sangat-sangat tinggi. You deposit 100, you main 10 sen, you main 1 sen, tekan layer banyak kali sampai 20 kali. Market price reverse lah, the current candle reverse je, you dah start gelabah, semua merah, dia start emosi dia. Nak cut sayang, nak biar pun, macam mana ni cut kan, berapa persen aku dah rugi Jadi, dari situ, apa yang kita belajar pasal trading, apa yang kita faham pasal market. Okay, benda-benda ni adalah benda yang perkara yang kita tak perasan. Okay, tetapkan risk berapa kita sanggup. Benda ni terpulang pada you all, risk you nak tetap berapa persen. Okay, yang ketiga adalah ubah sikap. Jangan tamak. Belajar bersabar. Terus terang saya cakap trader yang betul-betul sabar adalah trader yang berjaya. Sebab nak dapat profit walaupun $1 pun kena sabar. Ini kan pula nak swing sampai 300-400 pip pun lagi kena sabar. Sebab my student punya level, my student sampai nak jadi swing nak jadi swing trader ataupun nak jadi position trader yang boleh hold position sampai 2-3 minggu, kadang-kadang sebulan lebih dia memerlukan satu kesabaran yang sangat tinggi. Bukan senang nak jumpa trader-trader yang boleh hold position yang sangat jauh sampai 300-400 feet. Tapi my student ramai yang nak boleh buat. Sebab saya didik dia orang dari segi kesabaran
Sebab saya tak nak dia orang scalping. Scalping ni bagi saya boleh scalping. Tapi kadang-kadang you stress juga scalping ni. Kadang-kadang salah step pun kat loss pun besar. Untung dah sekali malam loss. Siap dah buat rugi, siap dah buat untung, malam loss. Jadi nak hold position pun takut. Sebab kenapa takut? Sebab takut rugi. Kenapa takut rugi? Sebab tak faham pasal risk. Sebab kita punya risk kita tinggi. Bila cut loss pun rasa macam berat dia nak cut. Okay? Jadi kita jadi macam, apa benda ya aku tak belajar lagi dalam trading ni ya. Semua aku dah belajar. Macam-macam teknik aku dah belajar. Semua cikgu aku dah pergi belajar. Tapi apa benda yang aku tak belajar? Apa benda yang aku tak faham? Okay? Sebenarnya adalah emosi. Emosi datang daripada mindset. Mindset ubah mindset. Dan yang kedua adalah sikap. Yang ketiga, cuba belajar pasal risk management. Risk management penting ya. Saya tekankan risk management bukan money management. Risk sangat penting. Sebab risk ni sangat, bagi saya, siapa yang pandai pengurusan dari segi risiko, siapa yang pandai main dekat dari segi risk management, dia akan win dalam market. Sebab even technical pun sebenarnya bagi saya, kalau you nak faham technical ni, technical satu benda yang kadang-kadang you boleh jadi argue balik, you boleh jadi argue pada market. You boleh jadi tak percaya pada teknik. Kadang-kadang you dah nampak, you dah follow the technical memang dah follow 100%, tetapi result masih lagi negatif. Maknanya menyebabkan entry tu loss. Jadi kat situ you akan salahkan dua benda tau. Bila entry tu dia dah betul-betul yakin. You akan salahkan market. Kedua, you akan salahkan teknik. Kat situ you akan cari teknik lain. You akan salahkan market. Bagi saya bukan situ yang sepatutnya you fokus. Sebab you terima saja bila dah sampai cut loss je. Jangan buat apa-apa. Jangan argue, cut loss, analisis pair lain. Itu sebabnya saya tak suka, saya banyak kali tekankan pada student saya, bila dah cut loss berlaku pada pairs tertentu, katakan JJ dah cut loss. JJ ni dah cut loss. Kalau boleh jangan repeat pair yang sama. Bila kita repeat dalam keadaan beremosi. Apa yang kita akan buat? Kita akan buat teknik counter attack. Kita increase lot size, kita layer lagi sebab kita nak cover loss yang sebelum tu. Jadi untuk nak cool down supaya kita tidak beremosi, bukalah analisis pair lain. Buka pair lain, analisis balik. Teknikal tu dah betul, jangan salahkan teknikal. Bila you salahkan teknikal, you akan berada dalam dunia teknikal mencari teknikal. Mencari teknik lah. Sampai bila-bila you tak nampak trading ni macam mana. Apa sebenarnya. Jadi technical is straightforward tau. Emosi. Apakah yang menyebabkan emosi? Kebanyakan emosi kita adalah lebih kepada tidak mengikut technical. Okay? Dah lost pair tertentu, tinggalkan. Buka analisis pair lain. Sebab kita banyak opportunity, peluang pada setup pada pair-pair yang lain. Kita masuk pair lain, pair lain dah boleh cover untung, dah boleh cover pair yang tadi. Okay? Macam saya tekankan pada my student, you pun dah faham PA, kena ada strategi and planning dalam setiap entry. Sebab benda ni, siapa yang faham dia trading probability. Trading probability adalah trading di mana pergerakan market adalah random. Pergerakan market adalah dynamic. Sebab even technical tak akan bantu. Sebab kadang-kadang probability, apa yang saya maksudkan probability adalah you punya bullet dalam entry, dalam market. Kalau you ada bullet yang banyak, dari segi probability, you akan win. Bukan technical. Technical tu just confirm buy dengan sell sahaja. Profit and loss. Loss kita control. Kita dah tahu SNL betul. Profit you serah pada market. You jangan susah hati pasal profit. Biar market tentukan. Berapa dia nak bagi, you accept. Jangan argue. Berapa banyak, terima. Sikit atau banyak ya okey lah, bonus. Sikit macam mana sekalipun, terima. Terima dengan hati terbuka. Okay? Kita kontrol adalah risk sahaja. Kita kontrol capital kita. Apa yang kita ada, kita cuba kontrol. Seminimum yang mungkin. Supaya kita faham. Sebab market ni dia ada karakter dia. Dia ada dia punya behavior. Dia ada dia punya perangai dia. Kadang-kadang kita tak boleh nak expect dia. Kita nampak dia nak turun. Tak. Sebenarnya dia nak naik lagi tinggi. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita apply risk kat situ. Technical, kalau dia ikut, it's okay. Understand. Tapi bukan 100% pada technical. Okay, emosi penting. Dari segi planning and strategi dalam market sangat-sangat penting. Itu sebabnya saya punya analisis, kalau saya ada share dalam Telegram channel, bagaimana saya masuk pelbagai pair. Kat sini dari segi probability entry tau.
Saya tak fokus pada satu pair. You boleh fokus pada satu pair, tapi you kena cukup sabar. Kalau you nak tunggu cut loss satu pair tu, nak masuk balik satu pair tu, nak tunggu set up another pair yang sama tu juga perlu masa, perlu ada kesabaran. Bagi saya punya konsep, saya masuk 10 pair atau 15 pair. Sebab saya tak tahu pair apa yang bagi untung. Sebab dia depend the market. Saya dah buat analisis based on PA. Okay, untuk pair ni buy, pair ni sell, pair ni buy. Saya tak tahu. Yang menentukan, saya hanya boleh kontrol adalah risk. Profit saya serah pada market. Saya tahu benda ni is probability. Kebarangkalian. Yeah? Jadi, daripada 10 pair ni saya akan filter mana yang kena cut loss, mana yang kena BE, mana yang tidak kena BE. Tidak kena BE tu automatik akan jadi swing. Yang kena BE tu automatik akan jadi scalping. So, scalping, swing bukan saya tentukan. Yang saya tentukan adalah market. Saya cuma kontrol loss. Okay? Jadi, bila you dah kontrol loss, kesanggupan loss satu hari dah tahu, bagi saya tak perlulah emosi. Okay? Ini penting ya. Ada 3. Fahamkan pasal market. Naik dan turun tak kisah, you technical you boleh pakai, tak ada masalah. Bukan saya kata PA the best. Tapi apa yang pengalaman saya dalam trading lebih daripada 10 tahun, saya dah 6 tahun belajar indikator. SND saya belajar sikit. Tapi lepas sebelum saya ajar PA, saya ajar SNR, support resistance. Sebab dalam support resistance pun ada problem. Ada kelemahan kadang-kadang kita tak nampak kenapa dia jadi support, kenapa dia jadi resistance. Dalam PA, dalam SNR kita, kelemahan dalam SNR adalah kita tak boleh nak tentukan the strong support, strong resistance. Sebab kalau you belajar PA, boleh tahu bagaimana nak tentukan strong support, strong resistance. Kan? Okay, kadang-kadang breakout semua entry PA lah. Tu saya move, saya kaji dalam lebih kepada PA saya nampak jelas bagaimana price, current price naik dan turun. Sebab dalam price action kita mengkaji yang sedang berlaku bukan yang telah berlaku. Banyak technical analysis lebih kepada yang telah berlaku dalam PA yang sedang berlaku, yang kita nak mengkaji dari segi price movement pada current price. Okay, itu saya tak nak sentuh. I know you punya technical pun sebenarnya dah boleh pakai, dah boleh sukses sebenarnya. Cuma saya nak tekankan malam ni adalah segi emosi Okay, alright. Jadi seterusnya saya dah sentuh pasal risk. Risk ni you boleh tetapkan sendiri, you boleh cari info pasal risk, tetapkan berapa satu hari, setiap entry berapa persen. Okay, dari segi time management, dari segi trading, setkan satu hari, time yang betul-betul kita free, tak ada gangguan tak ada gangguan untuk kita fokus dalam trading. Penting sebab kita yang campurkan waktu kita trading dengan kerja-kerja yang lain nanti akan mengganggu dan hilang fokus. Okay, market understanding the character behavior dan market manipulation. Okay, ini adalah benda dalam siapa yang nak nampak dari segi manipulation boleh buat backtest backtest ni penting. Okay, planning and strategy dalam PA analysis. Okay, dalam ramai yang mungkin yang malam ni sebenarnya nak fokus on PA sebenarnya, saya faham banyak yang nak fokus pada price action. Okay, cara price action saya kat sini saya cerita sedikit dalam price action analysis. Okay, saya terangkan ada 2 perkara yang perlu kita kaji. Pertama, okay, adalah candlesticks. Dan kedua adalah price. Okay, dari segi istilah, okay, saya cerita sikit dalam PA. Saya nak terangkan sikit apa itu PA. Sebab dalam PA, dari segi istilah, bahasa. Okay, sebab PA ni, price action ni banyak orang ambil ayat price action ni digabungkan dengan SND price action, BBMA price action, SNR price action. Kita tak tahu apa itu sebenarnya PA. PA itu terletak dekat mana sebenarnya? Apa yang dimaksudkan dengan PA? Adakah PA itu candlestick? Adakah PA itu chart pattern? Adakah PA itu support resistance? Adakah PA itu supply and demand? Jadi ramai yang tak tahu ataupun kurang atau keliru apa itu PA. Okay, alright. Dari segi istilah bahasa, price adalah harga betul?
dan action adalah tindakan. Okey, bermaksud dia tindakan harga. Kalau melibatkan tindakan harga, tindakan harga, tindakan adalah satu perbuatan yang tindakan adalah satu pergerakan. Betul. Jadi, kalau tindakan adalah satu pergerakan, jadi kesimpulannya, PA ni adalah pergerakan harga. Betul? Okey, apa yang kita faham dekat naked chart? Apa yang kita nampak dekat naked chart? Apa yang kita nampak dekat naked chart? Dekat naked chart yang sebenarnya ada dua benda. Naked chart ada dua benda ya. Ada naked chart. Naked chart ni chart kosong lah. Tak ada horizontal line, tak ada trend line, semua tak ada. Pada naked chart ada dua. Ada dua benda saya panggil benda iaitu price dan candle. Okey, ini kena kaji. So dalam PA sebenarnya dua benda yang kena kaji adalah harga dan candlestick. Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan dari segi PA punya kefahaman, price ni sebenarnya price adalah statik ataupun tidak bergerak lah. Betul? Ini pening ada yang pening. Okey, dan candle adalah dynamic. Dynamic adalah benda yang bergerak. Okey, satu benda yang bergerak, satu benda yang tidak bergerak. Jadi kena kaji dua ni. Nak kaji macam mana? First sekali, fahamkan. First step, adalah fahamkan semua jenis reversal candle. Okey. Setengah trader engulfing kan, engulfing punya teknik kan. Tak, saya hammer kena tahu Morningstar, kalau cover pacing pattern, hanging man, shooting star, semua reversal candle lebih daripada 20 jenis reversal candle. Jadi you all kena mahir. Okey, kena mahir. Okey, price. Okey, fahamkan semua jenis reversal candlestick. Okey, ini semua dalam internet ada. Dalam Telegram channel ada ebook saya dah bagi. Okey, yang kedua, fahamkan price level. Setiap reversal candlestick setiap reversal candlestick dia mempunyai price level. Naik turun berdasarkan reversal candlestick dia mempunyai price level. Saya ulang balik sebab dia penting. Setiap reversal candlestick mempunyai price level. Okey? Sama ada kuat ke tak kuat, kita refer pada open sequence. Okey? Open sequence adalah satu pattern pergerakan current candle naik dan turun. Okey? Yang berbentuk satu structure. Okey, nanti saya share sequence dalam Telegram channel Nanti you all boleh kaji pergerakan current candle dalam bentuk sequence. Okey, sequence candle. Okey? First step, fahamkan semua jenis reversal candle. Saya tak spesifikkan itu sebab kadang-kadang orang kata engulfing kuat. Benda ni subjektif tau. Kadang-kadang hammer pun kuat juga. Kadang-kadang hanging man pun kuat juga. Kadang-kadang harami bullish pun kuat juga. Sebab benda ni subjektif, terletak pada price level. Tidak semestinya engulfing bullish atau bearish kuat. Please
Current price dia langgar je, engulfing ke tak engulfing ke, dia sapu habis je. Okay, sebab dia depend the price level. Kaji price level ni sebenarnya kena banyak lakukan backtest. Okay, kedua, apa-apa teknik step yang kedua, lakukanlah backtest. Lakukan backtest ataupun simulator. Saya ada share simulator dekat Telegram channel. Simulator untuk kaji candle naik turun, current candle naik dan turun. Mungkin kaji mesti ada sebab, mesti nampaknya, mesti jelas. Okay. Step yang ketiga, try demo. Ini sebenarnya kita buat backtest, sebenarnya kita nak faham dari segi teknikal sahaja tau. Sesuatu teknikal, kalau nak faham, lakukan backtest. Cepat je faham. Tapi backtest ni bukan kita belajar bab emosi tau. Bab emosi ni sebenarnya kita kena belajar dekat real account, real market. Belajar bab emosi, risk, strategi, risk management, strategi, okay, belajar. Okay, ni dia. Okay, backtest hanya untuk faham teknikal, bukan untuk belajar emosi. Belajar bab emosi adalah belajar dekat real market atau real account. Alamak, terlalu jauh sangat lah. Terlalu overlap sangat ni. Panjang sangat. Saya kena dekatkan sikit. Saya kena dapatkan sikit lah. Sebab dia dah. Okay, right. Saya dekatkan sikit Boleh dah. Ni pun tak sampai habis ni. Okay, alright. Saya share. Note yang kedua. Okay, alright. Ini untuk PA untuk nak faham PA adalah 3 benda yang you kena belajar. Kena asas, kena ada faham reversal candlestick pattern. Okay. Kajilah price dengan ni. Okay, lepas tu buat analisis. Okay, untuk pengetahuan you all, makin 3 line tu sebenarnya, okay, 3 line tu saya nak share sikit, makin 3 line. Okay, ramai yang tanya, sebenarnya ramai yang nak tanya ni sebenarnya makin 3 line. Okay, makin 3 line. Makin 3 line sebenarnya bagi saya not important. Sebenarnya benda ni pun just benda yang, bagi saya benda yang basic. Okay, L2 ni, okay, L2 adalah, L1 adalah cut loss. Jika entry okay. Ini kalau nak tahu apa L1, L2, dia ada L1, L2 dia ada 3 line. Okay. L2 adalah entry level maupun price level pada reversal candle yang dekat dengan current price. Okay, right. Saya dah jelaskan kat sini.
Okay. Seterusnya adalah L3. L3 adalah cut loss juga. Adalah cut loss jika entry buy. Okay, understand. Contoh saya bagi satu contoh. Ini candlestick engulfing, bullish engulfing. Ini bullish engulfing. Okay, saya nak cerita sikit. Ramai yang tak sabar-sabar nak tunggu, mesti nak tahu, mesti nak tanya punya, tiga line macam mana. Okay, bagi saya ini technical. Okay, ini engulfing. Ini adalah engulfing bullish. Okay, ini engulfing bullish. Semua orang tahu engulfing bullish. Very straightforward. Okay, ini engulfing bullish. Okay, cara marking engulfing bullish. Engulfing bullish adalah setup candle reversal setup buy. Betul? Engulfing bullish adalah setup buy. Betul? Jadi kalau buy, jika kalau buy, jadi punya marking tiga line tu sebenarnya dekat, L2 dia dekat bawah ni lah. Ni L2 dia. Sama dia nak marking kat bawah ujung shadow ni, tengah, sini pun boleh. Tapi janganlah macam ni kat cross body, kat sini. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni boleh. Itu sebabnya dalam PA tak ada spesifik SOP. Okay, nak marking kat ujung shadow boleh, ni boleh, yang boleh, tak ada masalah. Tapi jangan marking kat sini. Nak marking tengah-tengah ni pun boleh. Ini adalah L2. Ini saya nak ceritakan sikit sebab ramai nak tahu ni. Ini adalah L2. Okay, L3 adalah dekat mana? Disebabkan ini adalah setup buy, L3 adalah cut loss, betul? Cut loss kat bawah lah. Ini berapa pip lah. Ini kena decide lah cut loss kita berapa pip. Ini L3. Kena ukur lah. Daripada L2 yang kita entry tu, okay, ukur berapa pips yang kita sanggup loss. Okay, ini L3 adalah cut loss Ini L3. Okay, atau SL tapi saya panggil cut loss sebab saya jarang letak SL. manual cut loss. Okay, jadi L1 tak ada apa lah sebenarnya. L1 tak ada apa, samakan jarak. Kalau L2 dengan L3 jarak 30 pip, jadi maka L2 dengan L1 tu 30 pip jugalah. Jadi L1 tak ada apa-apa fungsi, cuma dia adalah nampakkan dari segi zone zone marking. Okay, alright. Ini sebenarnya. Okay, begitu juga dengan hammer. Hammer kan, ni dah habis lah. Okay, alright. Ini saya save. Begitu juga dengan hammer setup buy kan. Kita ambil yang setup sell. Setup sell adalah shooting star. Betul? Shooting star. Ini kan. Shooting star. Betul, ini shooting star. Okay. Betul, ini adalah setup. Setup sell. Jadi bila setup sell, of course lah marking kena dekat atas kan. Okay, jadi marking L2 jadi kena dekat atas lah. Betul? Nak macam ni boleh. Saya bagi kat tengah. Okay, marking sini boleh, tak masalah. Okay, ini adalah L2. Based on reversal kan. Jadi L1 adalah cut loss dia, betul? Kalau price tu naik balik kan. Ini contoh Ini saya nak tunjuk contoh. Okay. Ini L1. Cut loss. Kalau berapa pip, itulah risk kita. Kali dengan lot size. Okay. Sorry lah, anak saya bising sikit.
Di malam ni dia aktif. Malam ni sangat aktif. Okay? Dia punya jerit pula. Malam ni. Jadi L3 ni tak ada apa-apa lah. Okay? Alright. Contoh. Okay? Biasanya, kebiasaannya, Pista ni, mestilah berlakunya uptrend dulu, betul? Okay, uptrend kan? Okay, macam ni kan? Jadi Pista ni berada ke atas. Jadi kita turun kan? Jadi berlakunya uptrend dahulu. Uptrend kena berlaku. Untuk syarat Pista tu, untuk sell lah. Okay? Jadi benda ni yang sangat simple lah bagi saya. Jadi L1 adalah cut loss. Sekiranya price naik ke atas, kita dah sell kita kat sini, berlakunya cuci star, open new candle kat sini, kita sell. Sekiranya price turun dan naik atas, dia break body, next candle cut loss. Okay? Sampai the next candle ni cut loss. Dia break body, close body. Kalau dia reject shadow tu jangan cut loss lagi, dia boleh pergi sell. Okay? Break body, the next candle cut loss. Ini cut loss. Sama ada you letak set SL atau manual cut loss. Siapa yang sempat monitor buat manual cut loss. Siapa yang mungkin waktu nak tidur atau nak buat kerja lain, letak SL pun tak apa. Bagi saya tak ada masalah. Sebab kita tahu, kita dah kira lot size dengan, yang penting adalah lot size dengan pips. Kita dah tahu dah risk kita berapa kat sini. Boleh tak sanggup loss dekat sini lebih kurang dalam $30. Kalau kita sanggup $30, accept. Bagi saya $30 satu entry besar. Biasanya kalau 0.01 saya ambil ke maksimum pun paling 40 pip je. Ini baru $4. Kalau saya depo 100 lah. Jadi saya banyak bulat lagi untuk masuk order pada pair-pair yang lain. Walaupun pair ni saya kena cut loss, saya tak kisah. Saya tak nak argue pasal market, saya tak nak argue pasal technical. Kalau saya argue pasal technical, saya argue pasal market, memang saya mencari teknik dah sampai bila. Okay? Untuk time frame, bagi saya tak kisah time frame mana. Sama. Okay? Tapi bagi saya, bagi modal yang, bagi mereka yang modal kecil, 500 ke bawah, terus saya cakap lah. Main M30 ke bawah lah. Main M30. Jangan main H1 ke atas, H4 daily. Sebab you kena faham dari segi risk management, time frame besar punya pergerakan current kan, dia naik dan turun tu. Sebabnya mungkin kat situ lah, kalau besar tu. Saya cakap kalau memang besar. Okay? For example lah, macam you nak main kat daily atau main kat H4. You kena faham lah, candle H4 ni 4 jam tau. Sebelum candle H4 dia terjadinya candle bullish, candle bearish. Okay, ini candle H4. You must understand, kalau kita ukur dari segi upper shadow dengan lower shadow, dekat sini kalau kita ukur, mungkin kita nampak dekat sini jarak pips dia, ini H4 yang dah close bearish candle, mungkin kat sini 150 pip. Kita ukur dari segi physical. But you must understand, H4 ni 4 jam, dia punya pergerakan structure TF kecil, banyak opportunity buy dengan sell. Pergerakan dia bukan 150 pip. Kadang-kadang macam 500 pip. Sebab pergerakan dia naik dan turun selama 4 jam, betul? 4 jam betul. Jadi banyak opportunity buy dengan sell kat sini. Okey, kalau saya nakkan jelas kat sini. Ini saya save juga. Jadi banyak peluang buy dengan sell. Okey, saya terangkan satu lagi supaya nampak dengan jelas. Peluang entry dekat M30 ke bawah sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Okey, contoh saya bagi satu contoh. Okay, saya bagi satu contoh Ini candle H4 yang dah close. Candle bearish. Daripada H4 ni, boleh tak transform kepada structure candle TF kecil?
Okay, saya rasa saya tak boleh nak lama lah, ada 24 minit sebab ada masalah teknikal saya punya plug, saya punya surface tab, saya punya plug ada problem nak tak boleh charge. Saya ada cuma beberapa minit lagi. Okey, kat sini kita boleh tahu kita boleh buat dari segi structure TF kecil banyak opportunity. So ini open kan? Okay, sini open, sini close kan? Ini low, ini high. Okay, tengok baik-baik Okay. Dia start dengan open pergerakan price movement Betul. Sideway is a shadow So dia turun kan? Turun trending body, bawah dia buat sideway. Okay. Nampak tak? Distance ini dengan distance kat sini, ini adalah selama 4 jam. Contohlah 4 jam pada TF kecil. Structure yang saya lukis ni, mungkin structure dekat ni, structure ni TF katakanlah M5. So nampak tak opportunity you nak boleh buy kat sini, you boleh sell sini, you boleh buy sini, you boleh sell sini. So sini setup PA. Ni buy and sell. And then kalau you sell sini, you buy sini BE, kena BE, price turun, kena langgar BE buy kan, betul? Kat sini you sell, so kat sini yang buy apa yang you buy kat sini you BE, automatic jadi scalping, betul? Yang you sell sini dia turun, tak kena BE, dia automatic akan jadi swing. Okay, kat sini boleh buy lagi. So you buy, bawah sell, atas you sell, bawah buy, boleh sell lagi kat sini, so banyak opportunity. Itu sebab saya cakap, kalau you nak main dekat H4 yang nak tunggu setup pun ambil masa. Padahal pergerakan dia dekat TFG banyak pulang buy dengan sell. Okay, right. Ini yang saya boleh ceritakan serba sedikit lah. Okay, mengenai candlestick. Okay. Bayangkan sebatang candle weekly, monthly. Berapa banyak setup yang ada? Banyak bang. Banyak. Weekly dengan monthly, berapa lama, berapa jam. Banyak buy dengan sell. Banyak. Terlalu banyak. Tu sebab saya cakap. Saya masuk banyak order sebenarnya. Terlalu. Siapa pump BA based on current price punya movement. Sebenarnya buy and sell sentiasa ada setup loh. Sentiasa ada setup. Ya, PA menceritakan sebatang candle. Cerita sebatang candle, betul. Okey, kena higher time frame pun. Tak perlu higher time frame. Bagi kita modal yang kecil, tak perlu nak jump terus higher time frame. Itu sebabnya ramai yang kata time frame kecil ni, banyak candle tak valid lah. Sebab benda ni cerita dongeng lah. You faham tak? Selagi structure TF kecil ni tak membentuk structure, candle besar tak akan terbentuk tau. Candle besar tak akan terbentuk. Selagi TF kecil tak membentuk structure yang komplit, candle TF besar tidak akan berlaku. Okey? Itu adalah cerita-cerita dongeng bagi saya. Sebab saya trade binary option time frame 5 second. Okey, kita spot price pada 5 second time frame. Okey, alright. Jadi belajar pergerakan market ada TF yang lebih kecil. Okey, alright. Jadi notes ni nanti saya akan share dalam group. Dan saya akan bagi sikit info-info mengenai rotation punya analisis lah. Okay, alright. Jika ada soalan boleh ajukan. Saya ada lebih kurang dalam 10 minit. Siapa nak ajukan soalan boleh dekat ruangan chat dah. Siapa nak ajukan soalan boleh dalam ruangan chat tu boleh type. Ajukan soalan nanti saya akan jawab satu persatu lah ya. Jadi dari lower TF akan follow dalam wave yang higher. Yes, betul. Selagi lower TF tak membentuk structure, selagi itulah wave pada TF besar tidak akan complete. Opportunity pergerakan price dalam PA sebenarnya berlaku pada TF yang lebih kecil, bukan TF yang lebih besar. Sebab yang TF besar, kadang-kadang kita nak main daily dengan modal capital kita 100, sebenarnya kita tak mampu tau. Dari segi cut loss, dari segi setup. Nak menunggu setup tu satu hal. Kadang-kadang satu hari tak ada setup tau. Sebab kita main TF yang daily. Sebab structure TF daily ni kadang-kadang kita nak tunggu confirmation pun agak lambat.
Okey, belajar mengkaji pergerakan daripada TF kecil kepada TF yang lebih besar. Okey, boleh tak cikgu tunjukkan contoh current price yang cikgu cakap tadi? Ni current price, saya share. Ni. Saya share screen MT4. Okey, nak tahu current price. Siapa tak kenal harga semasa? Ni MT4. Kejap ya, saya share. Kejap ya, saya share. Alhamdulillah, hari ni ramai ya. Please. Saya share MT4. Okey, untuk gap, bagi saya gap ni jangan kejar tutup gap lah. Untuk gap ni, ramai yang suka tutup gap. Entry kejar tutup gap, jangan ya. Gap ni bukan satu benda yang perlu kita confirmkan adalah gap, kita tutupkan gap tu. Maknanya kita ikut balik entry yang kita nak tutupkan gap. Macam pagi tadi ada gap je. Kalau gap tu price ke bawah, maknanya kita akan buy daripada bawah untuk tutup gap. Jangan buat kerja macam ni ya. Itu tak betul Itu tak betul Okay, ini yang saya share MT4. Apa kita dapat MT4 current price ni sebab dalam price action kita tak melihat benda-benda yang dah berlaku tau. Saya clearkan balik. Sebab naked chart ni saya akan tengok pada M1. Ini saya share sikit bagaimana saya analysis. Ini minyak saya ambil USD. Okey, saya ambil USD JPY. USD Yen. Okey, saya akan tengok pada time frame kecil tau. Apa yang saya nampak TF kecil ni sebenarnya, dia adalah satu structure, dah ada structure dia sendiri. Okey, apa yang saya nak tengok kat sini? First kali saya kena tengok current price dekat mana. Current price sekarang berada pada 106.896, betul? So saya akan tengok pada M5. Current price sama tak? Sama. Itu sebabnya entry pada PA, kelebihan entry pada PA, kita akan tengok pada current price sebab setiap TF semua sama current price. Mana ada TF current price berbeza-beza. Okay? Alright. Jadi saya akan tengok M15. Just saya nak tengok structure first. Okay, M30, H1. Apa yang saya nampak kat sini? Saya dah boleh tahu dah. Kan? Yang ini akan current price akan naik. Saya tengok macam ni pun saya dah tahu dah. Current price akan naik. Okay? Current price akan naik. Sebab kita dah biasa tengok PA. Kita boleh tahu dah. Di current price dia akan naik. Tapi bagaimana saya boleh just naik? Ini kena praktis lah. Ini kena faham sequence. Okay? Macam ni lah. Kat sini lah. Sini ada kat sini lah. Nampak ni. M1 pun dah ada setup dah. Fahamkan structure ni lah. Structure agak ni. This is structure. This is structure. Trend line. Right. This current price. Right, nampak. Boleh dekat is opposite. This is opposite. This one opposite. Okay, alright, nampak so, pada current price. Ini current price ni. Current price yang bergerak ni. Okay, nampak dekat current price ni ada reversal candle yang terdekat. Apa dia reversal candle buy yang terdekat? Ini adalah candle harami. Ini adalah candle harami bullish. Ni dua ni yang dah berlaku ni. Yang dekat dengan current price. Yang ni jauh angin man ni dah jauh. Yang terdekat dengan current price adalah harami bullish. Harami bullish adalah setup candle, setup entry, buy. Okay? Nampak tak? Ini adalah setup buy. Walaupun saya buy kat sini, saya kena letak saya punya risk. Cut loss kat mana? Kat bawah. Berapa pip ukur? Instant buy. Cut loss kat sini. 18.6. Maknanya 18 pip. 19 pip. Okay, 20 pip lah termasuk spread. Betul? Okay? Jadi USD JPY buy lah. Very simple. Tak sampai seminit. PA analysis. Dan dapat jawapan USD JPY buy. Sebab saya tengok structure pun saya tahu dia akan naik. Tapi apa-apa pun risk kena ada. SL kena ada. Kesanggupan loss kita 20 pip tadi kena terima lah. Janganlah kita expectation kita tinggi price ni akan naik. Dia boleh turun.
Dia boleh turun. Bagi saya tak kisah. Kalau current price dia turun, saya tak takut. Sebab saya ada cut loss. Saya tahu cut loss berapa yang saya sanggup. Sehingga risk yang saya kena terima lah. Okey. Saya serah pada market lah. Betul. Saya kontrol dia punya risk je. Profit, saya tak boleh kontrol. Market yang kontrol. Jadi saya tak stress pun. Okey. Ini saya punya SN. Kat sini. Kat bawah ni. Kalau saya letak kat ujung sini, berapa pip? Kalau saya masuk buy sekarang. 30 pip. Okey, 30 pip. Kalau saya letak 1 sen, maknanya $3, betul? Boleh tak loss $3 untuk USD JPY? Boleh terima tak? Kalau boleh terima, entry sekarang. Kalau tak boleh terima, jangan entry. Jangan trade lah maksud saya. Okey? Kalau cikgu 30 sikit sangat, saya biasa risk saya tinggi. Berapa persen? Berapa dolar nak habis kat sini? Okey? Ini L2, ini L3, jadi L1, macam ni lah. Dah settle. Okay, alright. Very straightforward PA. Jadi backtest kena buat. Backtest kena buat lah untuk faham technical. Alright. So ini terletak dekat area open sequence. Ini open sequence. Semua TF terletak dekat open sequence. Nampak? Semua TF sama je ni. Open sequence, open sequence. Ini open sequence. This one open sequence. Open low high close. Open high low close. So ini saya tak buy. Walau bagaimanapun price tak nak naik, saya tak kisah. Apa saya nak gaduh-gaduh, apa saya nak beremosi. Saya ada SL saya. Saya dah set sendiri. Sampai sini saya cut. Saya tak ada argue. Apa saya nak argue? Apa saya nak salahkan? Jadi kalau you argue, you akan jadi technical pun jadi pada peringkat awal faham, dah jadi tak faham, dah jadi tak yakin. Okay? Jadi bukan benda ni yang sepatutnya kita kena fokus. Risk. Risk. Kalau kita main lot saya besar, kita letak 10 sen, walaupun 30 pip, $30. Besar, sangat besar. Bagi saya sangat besar. Dekat satu pair ni $30. Kalau 10 pair dah 300 bang. Bagi saya tak berbaloi. Sangat-sangat tidak berbaloi. Okay. USD JPY, tetap buy. Very straightforward. PA, dia nak turunlah. Apa kita boleh buat? Kita ada risk. Kita kontrol kat risk lah. Okay. Alright. Biasanya sebelum news, ada PA. Banyak PA ni news. PA ni sebenarnya setiap masa ada PA tau sebenarnya. Siapa kaji current price punya pergerakan? Ada. Macam saya ajar news kepada trader, pada student, kebanyakan kita orang entry 1 minute before news. Kalau ada setup tu memang instant order lah, full margin lah. Jadi sebagai trader kena separate account lah. Account untuk trade scalping and swing, untuk account satu lagi untuk trade news, untuk trade gold, minyak, kena banyak account lah supaya tak ada gangguan kalau untuk yang index dengan stock market. Okay, alright. Ada soalan? Sebab saya tak boleh lama ni, saya ada tinggal 12 minit, bateri dah macam saya punya charger ada masalah. Esok nak kena pergi cari charger. Kabel tu ada problem. Okay, alright. Ada soalan? Ada soalan? Kita ada 96 orang Alhamdulillah Terima kasih kepada yang join Jika ada soalan boleh ajukan soalan dekat chat ni, ruangan chat. Jawab apa yang boleh saya jawab So nak tanya apa yang dia masuk dengan pullback setiap time frame. Pullback adalah benda yang retracement kan. Setiap TF mesti ada pullback. Sama je bagi saya. Pullback setiap price, current price sama. Macam mana nak kena pasti pullback? Ini saya kena tanya market. Benda nak kena pasti ni susah bang. Ini market bang. Nak kena pasti ni adalah market. Bila CBE dia akan touch. Itu sebabnya ramai yang tak boleh terima kena BE. Betul? Saya dah ajar dengan student saya. Terima accept BE. Sabar kena BE. Akan ada entry yang tidak kena BE. Okey, sebab dalam trading ni dia ada peringkat-peringkat dia dalam BA okey. Touch and go. Itu biasa. Touch and go tu biasa bro. Memang biasa. Manipulation pun ada dalam broker walaupun SL kita dah set kadang-kadang dia try to spike ini biasalah ni broker Jadi broker yang tak kurang lah buat manipulate price macam tu lah Saya nak tanya apa dia masuk pullback. Okey, pullback saya dah jawab. Pullback ni lebih banyak retracement. Dia price tu patah balik lah. Macam gold tadi naik, turun balik kan. Naik, spike, itu pullback.
sebelum nak tengok reversal candle, kena tengok dari arah mana datangnya cikgu. Ya, kena tengoklah arah price sekarang price tu sama ada datang daripada atas atau daripada bawah. Okey, lepas tu tengoklah dari segi dia punya price level penting price level tu penting. Lakukan backtest lah, saya cakap. Dalam backtest ni kalau kita boleh gurukan account backtest 10,000 jadi 30,000, 30,000 jadi 100,000, maknanya kita dah faham lah dari segi teknikal. Tapi untuk move ke belajar bab emosi, kena trade real. Ya, macam mana nak cari sharp entry. Okey, macam ni lah ya. Dalam PA, saya tak pernah ada student mencari sharp entry. Sebab sharp entry sebenarnya satu benda yang bagi saya tak payah nak kejar lah. Benda ni tak wujud Sharp entry, jangan fikir nak sharp entry. Dalam PA tak ada sharp entry. Sebab bila kita nak fikir sangat nak cari sharp entry, kadang-kadang kita ni sampai gila juga nak mencari sharp entry. Jadi stres pula. Okey. Siapa yang belajar PA dengan saya takkan suruh student cari sharp entry. Sebab kita based on price movement. Okey. Esok ada kelas PA, memang ada untuk student saya saja. Siapa yang belajar dengan saya, memang tiap-tiap hari ada unlimited punya coaching, sesi ngetih ada, lepas ni habis PKP, tiap-tiap malam, masa PKP ni memang webinar lah tiap-tiap malam. Kita orang buat chart analysis, stock market, index, minyak, gold, currency, itu semua kita akan buat analisis. Tiap-tiap malam Tapi malam ni saya open pada semua trader. Sebab ada ramai nak tahu pasal PA. Jadi, boleh tak? Soalan lagi. Boleh tak guna engulfing? Boleh guna teknik? Boleh guna tak teknik engulfing? Saya dalam PA, saya tak fokus pada engulfing tau. Semua reversal candle saya fokus. Teknik engulfing, memang banyak orang ajar teknik engulfing. Dia cuba cari orang tu. Saya tak fokus pada engulfing Saya fokus pada semua reversal candle yang dekat dengan current price, saya akan check dia punya price level. Sebab saya nak masuk instant order. Okay? Saya tak nak you all terlalu fikir sangat teknikal lah. Sebab teknikal sangat, mencari teknikal ni kadang-kadang banyak buang masa. Cuba faham. Very straightforward. Belajar risk. Risk tu penting sebenarnya. Belajar pasal risk. Penting. Kalau you dah faham risk, sebenarnya teknikal pun bagi, bila you dah faham risk, baru you tahu teknikal ni not important. Not important. Sebab dia hanya untuk confirmation buying and sell aja. Untuk masuk market. Untuk masuk entry sebenarnya. Risk yang menentukan nanti. Okay? Guna, belajar semua reversal bang. Penting ni saya. Kalau fokus pada engulfing, tak ada setup engulfing, macam mana pula? Sebab kita depend on engulfing, kadang-kadang tak ada setup. Satu hari tak ada engulfing, 2 hari tak ada engulfing, macam mana? Tak ada setup. Sebab dalam PA sentiasa ada setup. Penting direction Teknik breakout saya tak ada. Breakout dalam PA tak ada. Dalam PA lebih kepada reversal candle punya confirmation. Jadi kelas PA nanti Telegram saya akan bagi detail, saya akan bagi ebook, saya akan ada step by step lah. Kalau untuk yang student yang baru, saya akan step by step, saya akan ajar daripada basic lah Lepas tu baru saya ajar live trade semualah. Okay, nanti PM saya lah, Telegram saya. Cikgu macam mana nak kemaskan entry? Cikgu macam mana nak kemaskan entry? Mungkin cara yang senang nak kemaskan placing entry. Nak kemaskan entry dari segi analisis chart lah bagi saya. Nak kemaskan entry, saya susah nak jawab ni. Dari segi entry, you kena, bagi saya tak perlu nak kemas-kemas sangat pun. Sebab dalam PA tak ada sharp analysis sharp entry pun. Untuk kemaskan, tak apalah nanti PM saya lah Akmal siapa ni Akmal ke apa siapa ni. Okay. Ada tak tip untuk main lower time frame L5? Ada tip, ada, kena banyak backtest. Tip dia banyak backtest, kena kaji reversal candle. Pergerakan naik dan turun Okay. Right. Terima kasih semua, saya dah tak boleh nak lama, bateri saya tinggal 7 minit, 5%. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah nanti dalam minggu depan saya akan buat open webinar lagi. Kita akan buat chart analysis. Hari ni tak sempat, saya punya bateri, saya punya tab bateri tinggal 7%.